Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semua. Terima kasih sama-sama dengan kami untuk sedikitlah taklimat sebenarnya perkongsian yang ringkas sajalah sebab saya rasa kebanyakan cikgu dah tahu tapi kita bagi peluang pada cikgu-cikgu yang masih belum arif lah mengenai untuk upload video ke YouTube. Yang mana senang kalau bagi yang dah biasa senang je lah kan. Tapi bagi yang belum familiar lagi dengan macam mana nak upload video ke YouTube, bolehlah kita sama-sama hari ni. Jadi sebelum tu saya nak tunjukkan dulu cara untuk yang pertama sekali cikgu boleh create channel dulu. Okey, kita create channel dulu. Saya akan tunjukkan cara untuk create channel dahulu. Okey. Okey, ini cara untuk create channel. Ini saya ada satu email yang saya terima selepas jadi Google Certified Trainer. Jadi saya ada 2 email, satu lagi e-didik dan ialah demoworkspace.edu. Ini saya belum lagi buka channel apa-apa sebab tu bilalah kata cikgu login pada YouTube. Dia akan suruh kita masuk YouTube. Kita kena login dululah dalam YouTube. Boleh je kalau kita sebagai penonton biasa, tapi kalau kita nak create channel, kita mesti create channel dulu dan login pada channel tersebut, login pada YouTube tersebut lah. Jadi saya di sini, saya telah pun login, cuma saya belum create channel. Okey, cara untuk create channel, kalau cikgu perasan dekat sebelah atas ni, okey ada gambar saya kan kat atas ni, ada gambar saya lah. Ini maksudnya saya telah pun login dalam YouTube tapi saya tak create channel lagi. Okey, cikgu boleh klik pada situ. Okey, tak apa cikgu, kalau saya laju sikit tak ada masalah sebab kita record kita record kita punya meet petang ni, nanti saya akan upload dalam YouTube dan cikgu-cikgu boleh tengoklah dalam YouTube saya. Okey, YouTube USCP. Okey, so sekarang ni saya klik pada dia. Benda pertama kita buat sekarang ni ialah untuk create channel dalam YouTube terlebih dahulu. Okey, klik pada nak gambar. Bila kita klik pada gambar tu, dia akan keluar satu dialog box macam ni. Okey, yang pertama sekali dia akan keluar pada create a channel. So kita klik pada create a channel. Okey, ini langkah pertama untuk kita create channel kita. Okey, bila saja kalau kata cikgu dah biasa create, maknanya dia tak akan keluar lagi create a channel tu, tapi ini untuk kali pertama sahaja. Jadi dia akan keluar gambar, dia suruh kita upload gambar apa semua kan, tapi sebab ni biarkan saja kat situ. Jadi kita boleh create channel dan kita boleh tukar nama kita lah, sama ada tukar nama personal kita ataupun kita boleh tukar saja pada apa-apa nama yang kita nak guna untuk channel kita. Mungkin kita letakkan Cikgu Kimia Best, macam tu contoh lah kan. Boleh letak kat situ juga. Tapi kat sini saya contoh saja, saya gunakan nama saya sendiri. Saya tukar nama lah. Saya tukar nama Ahmad. Saya tak letak nama penuh. Nama Anis Lisa saja. Okey, lepas tu kita klik pada create channel. Okey. Okey, ambil masa sikit sebab dia nak create channel. So jadi pula. Okey, yang ini ialah kita punya channel yang kali pertama lah. Okey, jadi tak ada video, tak ada apa lagi. Memang kosong lah kan. Jadi sekarang ni kita telah pun create channel. Okey, sekarang ni kita macam mana kita nak upload video kita dalam channel ni. Okey, cara nak upload video. Sekejap ya, saya cari. Okey, so sekarang ni saya nak pilih satu video yang boleh kita upload dalam channel kita. Contohnya kalau cikgu, video pendek cikgu lah. Okey, kita klik pada upload video. Okey, so dia akan keluar macam ni. Ini kali pertama saja sebab dia welcome to YouTube Studio. Lepas ni kalau cikgu dah pernah upload, jadi tak keluarlah kat dialog box macam ni sebab ini untuk kali pertama sahaja. Just klik pada continue dan bila keluar dialog box upload videos dan select files di sini, kita klik pada select files. Okey, boleh ikut sekat ni Okey. Alright, so sekarang ni saya pilih okey, saya pilih ni GMMP4 ni, Google Meet. Okey, contoh saja. Okey, masukkan. Jadi sekejap je sebab dia tak panjang kan. Jadi dekat sinilah dekat sini nanti cikgu-cikgu kena masukkan details kat sini. Details kat sini kan. Macam details saya nak yang kami nak tu.
Kejap ya, saya buka balik apa detail dia nak. Okey, detailnya yang pertama ialah title. Title dia ikut sama dengan tugasan yang diterima. Contohlah cikgu letakkan kimia contohnya. Contoh sahaja ya. Kimia tingkatan apa? 5 lah. 5 kan? Contoh sahaja. Jadi mata pelajaran. Tajuk apa cikgu? Tajuk ataupun bahasa Inggeris lah, susah sangat saya tak reti kimia ni, saya saja letak aje. Bahasa Inggeris, grammar, contoh je lah grammar, preposition, contoh sahaja. Ataupun bahasa Inggeris, preposition, okey. Macam tu, kata 5, SPM, KSSM. Okey, itu contoh saja. Okey, ini cuma cikgu letakkan subjek ataupun video cikgu lah. Apa video mata pelajaran cikgu, tajuk dan tingkatan berapa. Okey, so dekat yang kedua ialah description. Description cikgu kena tukar nama ya. Pertama, cikgu letakkan nama guru. Okey, contoh. Okey, yang kedua mata pelajaran. Saya letaklah bahasa Inggeris. Nama sekolah. Saya letaklah, saya nak sekolah mana ya? Lirik je lah. Okey, contoh sahaja. Okey, lepas tu juga, sebelum tu juga cikgu letakkan dekat atas ni, rakaman, saya lupa letak kat sini. Rakaman, video, pendek, sekolah, menengah, tahun 2021, daerah Hulu Perak. Okey, boleh cikgu Boleh ke setakat ni? Boleh respon tak? Okey Pak Anis. Okey, alright. Nampak Okey. Okey, jelas sangat jelas. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Okey, so dekat sini kita dah ada title, tajuk dan kita ada description kat bawah. Kalau cikgu-cikgu tengok dalam YouTube dia akan video tu dia akan ada description kat bawah tu. Description tu menerangkan apa yang ada dalam video kita lah. Jadi cuma ada 5,000 aksara. Aksara kau panggil aksara lah kan, karakter kan. Okey, dekat sini dia ada uploading video, ada video link. Kita boleh terus tengok video link kita sebab dia dah masuk dah. Okey. So sekarang ni okey, cuba scroll kat bawah. Kalau kita scroll kat bawah, kita boleh upload thumbnail. Yang inilah kita bagi yang semalam tu yang dalam PowerPoint tu kan. Itu nama thumbnail sebab kita nak pergi selaras satu daerah. Sebab tu kita gunakan thumbnail yang sama ya. Okey, so kita klik pada upload thumbnail. Okey, sebabkan kali pertama kan. Jadi dia akan keluar gain access to use this feature. Maksudnya selepas ni dia takkan keluar lagi dah. Cuma kali pertama saja. So kita verify. Okey. Kejap ya. Kejap. Okey. So dia akan keluar verify phone number semua kan. Okey. So nombor phone saya 601 ke 590165. Okey. So dia akan call, bukan call, ada text kita je. So kita klik pada get code. Ini kali pertama saja ya, lepas ni tak payah dah. So saya akan dapat teks kejap. Kejap lagi saya akan dapat teks. Okey. So teks dia punya code number. Okey, ini punya kod dia. So kita submit. Kali pertama sahaja. Lepas ni tak payah dah. Okey. So number phone pun telah pun verified ya. Okey, kita balik pada channel content. Ya, balik pada channel content. Klik pada upload thumbnail. Okey. Okey, tapi tak apa. Kalaulah kata tak boleh, tak ada masalah. Sebab kita teruskan macam biasa dulu. Sebab lepas ni kita boleh edit. Kita boleh manage balik video kita. Okey. So sekarang ni abaikan dulu. Mungkin sebab dia tengah duk verify dalam data proses ni, biarkan saja. Okey. Lepas tu kita scroll ke bawah. Kita akan nampak satu playlist ya. Playlist kat sini ada drop down kat sini. Kita boleh create playlist ataupun biarkan sahaja. Tak payah masuk playlist pun. Masuk video kita kosong sahaja pun tak apa. Bila lama lepas ni kalau cikgu ada upload video-video yang lain, mungkin kita boleh create satu playlist untuk, ini untuk bahasa Inggeris preposition. Ini bahasa Inggeris apa lagi ya? Conjunction. Contoh je lah ini bahasa Inggeris untuk
yang apa kertas 2 contoh lah dan lain-lain lah. Jadi kita boleh buat dalam playlist. Okay. So lepas tu seterusnya kita drag ke bawah lagi. Scroll ke bawah. Ada keluar audience. Okay, audience ni kita kena berhati-hati kat sini. Okay. Kalau kita letakkan yes, it's made for kids. Ya, memang kita bertujuan untuk murid-murid kita kan. Tapi kalau kita buat yes, it's made for kids, kita kena bound ataupun kita kena abide rules dia daripada Children's Online Privacy Protection Act, COPPA, dengan macam-macam lagi, beberapa lagi law-law yang kita kena ikut. Jadi kita bukan tak nak ikut law, tapi macam kita nak bagi, sebabnya perkongsian ni santai saja kan, sebab kan pembelajaran kan, jadi tak ada masalah. So kita klik saja pada no, it's not made for kids. Okay, so maksudnya walaupun murid kita bawah pada 18 tahun, kita tak boleh buka. Tapi kalau kita yes, it's made for kids, so kita kena ikut beberapa law yang kita perlu ikut. So kita tak nak lah ya, benda tu kan macam susah juga lah kan. So seterusnya, Anis, nak verify sikit tentang yang kalau kata made for kids. Yang ada dalam Meet sekarang ni, ada anak sekolah rendah kan, cikgu-cikgu bagi link YouTube. Ada anak-anak untuk tengok kan, untuk PDPR ni. Kemudian kita pula buat family link dalam handphone. Family link tu maknanya siapa dia punya moderator, kita sebagai ibu bapa, handphone anak-anak tu kita buat family link. Kalau kata YouTube kita disable, YouTube biasa tu kita disable, memang mereka tak boleh tonton YouTube kalau YouTube itu tidak klik pada not made for kids. Sebab kalau kita klik pada yes, it is made for kids, YouTube Kids kan ada YT Kids tu, dia orang boleh tonton. Itu sebenarnya lah, kalau katalah lepas ni kita nak buat konten untuk sekolah rendah, untuk anak-anak, make sure kita letak made for kids. Sebab saya memang buat family link, saya memang disable YouTube yang biasa, diorang cuma boleh tengok YT Kids saja, jadi diorang memang tak boleh tengok YouTube yang cikgu-cikgu buat. Tak semualah, kalau kata diorang tak klik yang bahagian ni. Saja nak bagi tahu je lah tips. Okay, that's all. Okay, back to me Okay, tak apa, sebabnya sekarang ni kita punya target is for untuk murid kita sekolah menengah kan. Jadi bila sekolah menengah tak ada masalah lah. Macam Buat Zura tadi, anak kecil-kecil kat sekolah rendah lagi. Jadi yes, kita kena made for kids. Mungkin perkongsian akan datang pula kita buat macam ni kan. Kita pilih untuk yes, it makes for kids pula. Tak apa, itu kemudian Okay, so seterusnya klik pada no, is made for kids. Lepas tu ada age restriction. Tapi sebenarnya boleh je cikgu kalau nak buat yes, it makes for kids, tapi ada beberapa feature lagi kita kena klik lah. So tak apa, kita biarkan saja. Sekejap ya. Okay. So kat sini kan, no, don't restrict my video to viewers only 18. Maksudnya tak payahlah restrict kan ya. Sebabnya murid kita tahun tingkatan 5 kan, jadi bawah pada 18 tahun. Jadi kita no sahaja. Okay, lepas tu cuba kita tengok bawah ni. Dia dekat bawah ni kan, dia dah video upload complete. SD SD dia tengah processing, dah complete dah. Dia ada tick kat situ, dia tengok, dia kata tak ada copyright. Kalau ada copyright, dia akan demonetize. Demonetization ni maksudnya kalau cikgu upload, cikgu letakkan on kan apa kewangan duit kan, tak dapat. Macam saya hari tu 2 kali kena demonetize. Sebab apa? Sebab saya guna video lagu sebenarnya, selalunya lagu daripada YouTube. Dia kata tak copyright, tapi bila saya guna dia rupanya dia copyright. Lepas tu saya tak guna dah lagu daripada YouTube. Tak percaya sebenarnya kan, dia kata tak copyright, tapi rupanya copyright. Jadi 2 video saya tak demonetize, sayanglah ya. Okey, seterusnya dah habis semua ni, kita boleh klik pada dah settle, dah scroll ke bawah. Jangan sampai kat atas saja cikgu ya, kat bawah boleh lagi. Kita try tengok, boleh tak kita upload thumbnail? Dah boleh dah, okey. Dah boleh dah, okey. So, klik pada desktop. Wah, banyaknya saya punya ni. Okey, mana dia new folder? Okey, yang ini yang poster semalam tu. Sekejap ya. Tak nampak pun, nasib baik tak nampak. Okey, so saya open. Okey, nampak tak? Dekat thumbnail tu dah ada. Okey, so maksudnya inilah yang video pertama ataupun muka depan thumbnail yang kita nak supaya kita bagi semua sama. Okey, dan dia keluarlah kat tepi-tepi tu. Contoh saja ni Kin. Okey, lepas tu klik pada butang next. Minta maaf ya kalau saya laju sangat ke? Okey kot rasanya, boleh ikut kot.
Kan? Okey. So seterusnya yang video elements ni sekarang tak payah buat apa-apa lagi, biarkan saja kat situ. Klik pada butang next. Okey. Lepas tu dia kata copyright tak ada masalah, tak ada issue found. Memang tak ada pun sebab saya tak guna video, lagu apa-apa pun dalam Google Meet punya video tu. Jadi tak ada masalah lah. Okey, so klik pada butang next. Okey, dekat sini lah cikgu kena tengok sama ada visibility. Visibility tu maksudnya apa ya? Nampak. Sama ada kita akan buat dia secara private ataupun kita buat secara unlisted dan public. Private tu maksudnya kita sahaja boleh tengok. Okey, mungkin kita nak try yang kali pertama, kita letaklah private dulu. Kan? Okey. Ataupun unlisted pun tak apa, tapi kita jangan share link tu. Okey, yang kedua ialah unlisted. Unlisted tu maksudnya bila kita upload dalam YouTube channel kita, kita bagi link itu pada orang lain. Tapi katalah saya buat YouTube live, saya buat YouTube video, saya hantar pada kawan-kawan kita kat sini. Yang 33 orang lain ni, hari ni 33 orang semua dapat link yang sama. Okey. Adakah orang luar dapat tengok? Tak dapat. Sebab hanya 33 orang saja dalam meet kita hari ini saja yang dapat tengok video saya sebab semua ada link yang sama. Kecuali lah kalau cikgu-cikgu share pada orang lain pula. Baru boleh kan. Maksudnya unlisted tu hanya terhad pada orang yang ada video link kita sahaja. Dan kalau public macam biasalah, kalau public of course everyone can see. Siapa-siapa yang dia search, dia search dia dapat keluar macam tu kan. Okey. Kita pulang pada cikgu. Puan Zura, dia kena buat unlisted ke public? Kita buat unlisted dululah ya. Boleh juga. Maknanya kita saja boleh tengok kan. Sebab rata-rata yang nak buat video ni bukan yang biasa buat. Ada yang first time buat, ada yang baru nak tubuhkan channel YouTube masing-masing kan. Kita nak buat channel YouTube ni, gunakan ID MOE kita ya. Okay, kita guna nama penuh kita lah kalau boleh. Nama boleh. Di depan tadi tu. Okay, so kita buat unlisted supaya kita tak rasa segan. Bila contoh macam tadi kita buat tajuk preposition kan. Tiba orang lain search preposition, nampak video kita segan kan. Tak apa, so kita buat unlisted dulu. Betul. Dalam betul, search takkan jumpa. Okay. Betul. Jadi kita setuju untuk unlisted dulu sebab kalau kata geng-geng kita ni, kira saya anggap satu geng kita sahaja tak ada masalah pun kan nak tengok, tapi bila preposition tu macam tajuk luar kan, tajuk English tu maksudnya orang Mak Saleh pun semua dapat tengok, dia kata preposition apa ni, selalunya kadang-kadang dia punya perception pada video kita tu. Jadi sebenarnya perception pada video kita tu akan bagi kita semangat untuk buat lebih baik lepas ni. Jadi sebelum kita bagi pada orang lain, kita unlisted, mungkin kita boleh share dalam group teknikal saja. Kita sahaja yang dapat tengok. Kan tak ada masalah. Kalau kita saja tak ada siapa nak judge pun lah. Tapi kalau orang luar, banyak judgemental yang akan keluar kan. Okey. Jadi seterusnya dan juga kita boleh buat schedule, tapi sekarang kan kita dah setuju untuk unlisted, kita klik pada unlisted. Okey, kita scroll ke bawah tak ada apa-apa dah. So seterusnya kita klik pada butang save. Lagipun kalau tengok atas ni yang timeline ke apa date apa line ni kan. Okey, detail dah settle, video elements dah settle, checks pun dah settle, visibility sekarang dia berada di visibility, kita save sahaja. Okey. Okey, sebab saya punya video tadi kecil, pendek saja. Bila pendek dia cepatlah. Kalau kata pendek dan kecil. Kalau kata cikgu punya video agak panjang, dia akan masa sikit lah. Sekarang ni pun dah boleh tengok video ni. Maknanya video ni semua kita boleh share dalam WhatsApp ke, dalam Facebook ke. Tapi kalau sesama kita, dalam Telegram contohnya kan. Okey, dekat sini ada video link. Kita copy saja dekat sini. Klik saja sini, copy link, ataupun kita nak highlight pun boleh, Ctrl+C pun boleh, right click pun boleh, kita copy. Ikut kesukaan cikgu lah. Kalau nak klik sini pun tak ada masalah. Copy video link dan kita boleh terus hantar ke dalam Telegram kita. Pada orang lain boleh check juga sama ada apa video kita yang kita publish. Okey, setakat ni clear ke tak clear? Okey ke cikgu-cikgu? Okey ke tak okey? Okey, alhamdulillah setakat ni sangat jelas. Ya, terima kasih. Okey. Simple saja sebenarnya. Untuk nak hantar ke dalam Google Form tu nanti,
Soalan last sekali ialah soalan tentang link YouTube kan. Tadi kita dah dapat link tadi tu kan. Itulah Yeah. link yang cikgu kena share dengan kami dalam Google Form. Okay, Anis mungkin boleh kot tunjuk Boleh? cara nak Kita cari buka ya. balik link tu. Cari Boleh, balik boleh, link tu. Mungkin mereka okey, macam okey, tadi okey. lupa kot nak copy kan. Saya nak tunjuk saya punya Telegram, saya scan ada macam-macam lain macam-macam kan. Okey. Jadi tadi saya sebenarnya semalam saya ada pin kan dekat atas tu ada form. Okey. Cikgu klik pada form tu. Okey. Kan ini form dia. Kan semalam tu yang saya ada bagi semalam tu. So email, cikgu gunakan email MOE tau. Ini saya contoh saja. Okey, contoh saja. Nanti saya yang buat sendiri, nanti saya delete lah. Puan Zura delete tau. Okey. Tak nampak lah. Tak nampak? Form tu, Google Form. Nampak tak? Yang lain nampak tak? Share whole ke share browser je ni? No, share nampak. window. Okay. Line Alright. slow Lambat kot. kot. Sini Line slow kot. Mungkin. Okey. Sorry. Okey. Tak apa. Okey, so maksudnya kita masuk ke email. Email MOE. Cikgu, email MOE. Yang ni saya cuma gunakan email saya contoh. Saya tak ingat MOE saya punya email apa. So kita letakkan nama penuh. Okey. Ulun nak tak nama penuh Okey. Lepas tu letakkan nama sekolah. Okey, nak tahu nama apa? Saya letakkan Kansir Abdul Aziz lah, contoh saja. Okey, klik pada next. Okey, mata pelajaran tadi kita guna mata pelajaran apa? Saya guna tadi bahasa Inggeris. Okey, tingkatan 5. Maklumat mata pelajaran, saya buat apa tadi? Preposition. Betul kan Puan Zura macam ni kan? Betul kan? Bab apa ya? Preposition ataupun setiap mata pelajaran tu dia ada bab kan? Kadang ada yang bab, kan? ada yang tajuk. Jadi tulislah dekat situ. Untuk mudah kami nak sort. Untuk mudah kami nak sort sebab kadang-kadang dalam satu bab tu ada 2-3 sekolah yang buat. Jadi kami boleh sort jadikan dia dalam urutan yang sama lah. Bab 1, bab 2 untuk sejarah kata. Lepas tu untuk subjek 2 kita boleh susun macam tu. Itu gunanya untuk maklumat ni ya. Macam ni lah kot asalnya. Okey, bab 1 apa tajuknya kan? Preposition. Mungkinlah macam ni. Saya pun tak tahu bab-bab apa kan. Sebab saya tak sempat nak tengok. Preposition mungkin unit 1. Contoh saja. Okey. So ikut yang ini cikgu. Bab, tajuk dan subtopik. Cikgu lebih tahulah sebab cikgu punya yang cikgu buat kan. Jadi seterusnya yang ini yang pentingnya link YouTube rakaman video pendek tadi. Jadi saya dah copy tadi. So saya klik pada paste. Dia keluar macam ni kan. Cikgu jangan lupa copy tadi. Lepas tu klik pada sini dan klik pada paste dan submit. Okey, dah boleh hantar pada kami dan kami akan sort lepas tu. Cikgu? Okey ya? Boleh ya setakat ni? Okey. Channel content. Tadi cikgu dah upload tau. Cikgu dah upload tapi kenapa dalam content tak ada? Kenapa tak ada? Kita kena refresh balik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ada tak? Memang ada. Ya, memang ada kat sini. Jadi, kali pertama kita boleh klik pada close lah. Ataupun cikgu boleh lah lepasnya orang kata apa? Explore cikgu punya studio. Namanya studio kita sendiri kan. Kita boleh buat macam-macam lah dekat sini. Jadi, dekat sini juga bila cikgu dah masukkan, cikgu dah masukkan video cikgu tapi semalam cikgu terlepas pandang satu benda yang kita minta masukkan ialah thumbnail ataupun muka depan. Cikgu terlupa. So tak ada masalah. Okey. Cikgu buka balik video. Caranya cikgu buka balik video ni. Okey. Cikgu nampak tak dekat sini ada details, dekat sini ada analytics. Analytics tu kalau cikgu saya baluaskan channel cikgu. Jadi cikgu akan dapat beberapa duit akan masuk lah. Saya pun dah masuk sikit-sikit lah. Boleh lah, tak banyak pun sikit. Okey. Jadi dari sini juga ada comments dan juga ada view on YouTube. Okay, tak ada masalah sebab sekarang saya nak tunjuk cara cikgu nak edit dan masukkan thumbnail. Tapi saya dah masukkan tadi kan? Tak apa. Saya tunjuk contoh je lah ya. Klik pada details. Okay, lepas tu dia akan keluar. Okay, bila dia akan keluar macam ni cikgu, benda-benda dialog box, benda-benda macam ni kan, sebabnya kan baru first time kan, jadi dia akan keluar macam ni. Kalau tak nak kita close sajalah, tak ada masalah pun. Ini dia keluar lagi.
Ini dia keluar-keluarkan. Cikgu pakai cikgu close. Tak ada apa-apa. Dia cuma cerita pasal setting-setting. Nanti cikgu boleh tengok lah. Okay. So dekat sini cikgu boleh ubah. Okay. Katalah cikgu tak masukkan lagi thumbnail. Cikgu boleh masuk kat sini thumbnail. Okay. Sama ada cikgu boleh change ataupun cikgu boleh download thumbnail. Tapi kalau nak change, kalau tak ada lagi dia akan masukkan dulu. Okay. Change. Bolehlah masuk yang lain-lain kan. Tapi sebabkan saya dah letakkan, tak ada masalah lah. Memang ini yang kita nak depan yang pertama, muka depan pertama kan. Muka depan ni lah. Jadi senang aja cikgu boleh pergi pada details. Lagi sekali saya tunjuk pergi pada details dan cikgu boleh tukar ya. Cikgu boleh edit dekat sini. Katalah saya bahasa Inggeris preposition, saya sebenarnya tekan 4 tapi tiba-tiba saya tak tekan 5. Tak apa, tukar saja. Tukar tekan 4. Lepas tu tukar juga nama pendek tak nak. Puan Zura suruh buat panjang-panjang. Okey, tak apa, saya letak panjang saya. Contoh je lah kan. Okey, jadi klik pada butang save. Okey, klik pada butang save. Okey. Alright, apa lagi kita nak? Visibility. Katalah kita nak kata, kita dah yakin dah kita punya dah okey. Jadi kita, tadi contohnya, tadi pertama kali kita buat private. Tak tukar, boleh tukar. Tukar pada visibility yang di sebelah kanan ni ya. Kalau cikgu nampak dekat sini, saya punya cursor ada dekat situ dah. Okey, cikgu boleh klik pada sama ada unlisted ataupun publish, tapi kita dah setuju untuk unlisted. Unlisted ni saya harap tak kisahlah sebab kita boleh tengok sama kita saja kan. Kita bukan nak judge cikgu video tak ada, tak nak judge apa-apa. Sebab kita nak buat perkongsian ni. Jadi kita boleh share dengan orang lain yang dalam golongan kita juga ya. Okey, so juga kita boleh masukkan juga playlist dan ada beberapa lagi lah bila cikgu klik pada detail tadi. Maknanya kita boleh ubah ya. Ataupun kita nak buat yes, image for kids, tak ada masalah. Boleh saja. Okey, lepas tu klik pada save. Okey saja. Tak ada masalah pun cikgu. Okey, boleh. Kata-kata dah tersalah, tak payah delete. Kalau nak delete, rugilah sebab kalau kata line kita okey dan video kita pun smooth, tak ada masalah, cepat. Tapi kalau kita nak upload pun lambat, nak delete lagi, rugi cikgu Jadi kita buat apa? Kita buat details. Kita klik pada detail tadi. Dan juga, kalaulah cikgu rasa macam video kali pertama cikgu masukkan tak seronok. Macam, bukan tak seronok apa? Tak memuaskan hati cikgu. Cikgu nak buat lagi sekali. Okey, tak ada masalah. Cikgu boleh upload lagi sekali dalam channel cikgu ni. Memang sebab cikgu punya studio sendiri kan, tak ada masalah lah tu. Ataupun kalau cikgu nak delete, boleh cikgu delete kat sini Ada 3 titik dekat tepi ni. Kalau cikgu perasan kat options ni. Okey, dekat sini ada macam-macam lah delete. Download boleh, kita delete forever boleh, kita boleh edit pun boleh. Shareable link pun boleh. Shareable link tu tadilah yang YouTube apa tu kan. Okey. Ataupun kita tak nak bagi orang lain tengok. Okey, tak nak bagi orang lain tengok. Kita klik pada unlisted ni, kalau cikgu nampak, cikgu klik pada private. Kita saja boleh tengok, orang lain tak boleh tengok. Kita saja. Maksudnya channel video kedua kita masukkan, baru kita letakkan unlisted. Ini kita boleh macam tu try and error kan. Lepas tu kita save saja. Okey, dan juga pada restriction ni, tadi saya buat open kan, tapi saya letak sekarang made for kids. Tak kisah cikgu, boleh tukar sama ada nak made for kids ataupun pada murid-murid, tapi ataupun pada cikgu. Setakat ni kalau kata made for kids untuk murid bawah tahun 1, daripada bawah 18 tahun boleh tengok juga, ataupun murid sekolah rendah lah boleh tengok juga. Tapi kalau tidak, dia untuk 18 tahun, untuk besar-besar pun boleh cikgu. Sekarang ni Puan Zura nak letakkan made for kids pun ke tak Puan Zura? Itulah sebab kalau letak made for kids, diorang akan kata akan review dulu. Review for confirmation macam mana ke? Yes, ya betul. Kalau Dia tak akan pun review. tak apa kot. Tak apa kot. Tak apa kot sebab yang apa. bawah 12 tahun. Ya, Boleh ya, rasanya. 12 Cuma tahun. tadi saya boleh. saja cerita je lah. Boleh. Saya saja So cerita. maksudnya no image for kids yang restrictionnya ada dekat sini. Kalau cikgu perasan, age restriction. Ini restriction. Ini yang kita nak restrict dia. Sama ada dia boleh bawa, boleh atas 18 tahun ke atas ataupun untuk yang bawah 18 pun boleh juga. Jadi kita letak kat sini tadilah. Jadi sekarang ni kita decide satu unlisted, satu lagi no is not for kids. Okey cikgu? Boleh clear setakat ni Okay, save saja. Okay, so video kita dah ada dalam,
Video kita dah dalam channel kita. Inilah channel pertama kita kan. Okey, so saya nak tunjuk sikit video. Kenapa sebenarnya kami letakkan thumbnail tu. Kita minta untuk thumbnail, okey? Inilah channel yang saya buat. Tak ramai subscriber, baru 6,900. Sikit sangat. Okey, so kenapa kita bila cikgu dah banyak buat video, kita bolehlah juga buatkan playlist. Ini adalah upcoming live stream. Esok saya punya program cikgu. Kalau rajin bolehlah ikut program saya kalau ada masa lah. Bukan Sabtu, hari Ahad. Okay, so ini ada beberapa live stream yang ada yang akan kami buat nanti. USCP akan buat. So yang ini yang dah settle. Dan ini amalan terbaik. So cikgu boleh tengok kat sini sama kan. Kalau tak nampak cikgu boleh tengok kat sini. Kalau cikgu nampak ni semua sama. Perasan tak? Dia punya design belakang semua sama. Cuma dia punya penceramah dia lain-lain lah. Tapi dia punya design dia sama. Jadi kita nak nampak semua sama saja. Ataupun lepas ni mungkin kita akan buat satu channel. Saya akan buat satu playlist baru pula. Untuk semua masukkan dalam tu. Jadi bila semua masuk dalam tu, kita akan nampak macam ni lah cikgu. Cantik sama. Betul tak Puan Zura? Sama je kan? Cantik je dia punya thumbnail dia. Cuma yang bezanya ialah tajuk dia saja. Nampak kan? Tajuk dia bezalah. Macam tu. Okey, ini ada beberapa video lah yang yang kita pernah buat lah sebelum ni ya. Okey, ini pasal channel. Okey. So seterusnya Puan Zura, pasal ni ke? Pasal Zura edit ke? Okey, kalau diikutkan video tu kan, kita nak buat video tu, pada permulaan setiap video kita tu kita nak tunjukkan video tu datang daripada daerah mana. Apakah programnya pembinaan video tu, sebab tu yang kami bagi muka depan tu. Jadi sebenarnya muka depan tu untuk diletak di hadapan video, permulaan video sebelum kita mula dengan tajuknya, dengan apa orang kata penyampaian cikgu bagi mukadimah, introduction semua kan. Okay, itu ialah plan A. Tetapi oleh kerana ramai yang dah siap, bila dah siap nak edit semula tu mungkin datangkan satu masalah lah. Jadi plan B ialah tak perlu edit pun tak apa, kita masukkan dalam thumbnail. Cumanya saya harap mana yang belum siap boleh masukkan muka depan tu dalam video. Sebab thumbnail ni hanya untuk paparan sebelum kita tekan on play tau. Bila kita on play, dia tak akan keluar video apa yang kita upload dalam YouTube tu. Kalau kata ni Puan Anis boleh try tunjuk ke? Thumbnail tu hanya untuk bahagian paparan saja sebenarnya. Dia bukan dia tak termasuk dalam video yang kita upload. Betul. Jadi sebenarnya permulaan kami nak semua video tu ada muka depan yang kami beri tu. Kita nak bagi kredit pada daerah jugalah kan. Okey, permulaannya kita bagi kredit pada daerah, programnya program apa? Logo daerah kita. Programnya ialah program rakaman video pendek sekolah menengah. Lepas tu habis tayang yang itu, kita tayanglah apa yang cikgu dah buat dalam bentuk video tu. Tajuknya, kalau kata cikgu segan nak letak gambar, letak presentation muka cikgu sepanjang-panjang video tu, kita letak pada permulaan tu, pada cover tu kan. Okey cikgu, kalau kata dah siap, tak apa. Tak payah nak susah-susah, letak je dalam bentuk thumbnail. Boleh tunjuk kot, Anis boleh tunjuk kot. Thumbnail tu dia tak beri kesan pun sebenarnya pada video. Betul. Kalau kita masuk dalam YouTube. Betul. Try play lah kot. Okey, macam ni kan. Tadi saya tunjuk ni sebab saya dah ada video lain kan. Jadi video lain tu tak kena mengena pun dengan video pendek kita ni kan. Jadi dia thumbnail ni cuba sebagai satu guide kepada video kita saja. Guide apa video kita. Itu apa dia punya tajuk video kita. Tapi video kita dah buat yang lain kan. Jadi dah buat dah siap-siap. Dia tak kalau rasa macam ada masa untuk buat balik, tak ada masalah kan Puan Zura? Boleh, tak ada masalah. Bukannya kita kata tak payah buat. Maksudnya pulang pada cikgu. Tapi kalau tak boleh juga kita buat macam tadi kan. Kita takkan thumbnail saja.
Ya, sebab saya percaya ramai dah siap kan rasanya kan. Ramai dah siap. Jadi tak nak macam susahkan cikgu buat lagi sekali ke, unless cikgu ada satu video editor yang lain, cikgu boleh combinekan masuk dalam tu. Itu lain pula. Boleh juga saya tunjukkan Filmora hari ini yang saya selalu guna, video editor yang selalu saya guna iaitu Filmora. Apa-apa video pun saya memang guna Filmora saja. Jadi video kita combine dengan muka depan yang kita hantar semalam tu. Okey, sekarang ni Puan Zura minta saya buka yang ini kan, yang tadi tu. Okey, kita boleh klik pada view on YouTube. Dia akan keluar. Okey. Okay, cikgu. Nampak tak? Dia tak akan buruk pula muka saya. Okey. Dia tak akan ada apa-apa efek. Sebab bila thumbnail ni dia cuma tunjukkan muka depan. Kalau cikgu tengok perasan belah kanan tu kan. Nampak tak? Ini semua thumbnail dia sahaja. Kan? Okey. Ya, bila kita klik pada video, dia takkan keluarlah thumbnail tu pun sebenarnya. Dia takkan tunjuk pun thumbnail tu. Dia cuma tunjuk video gambar yang pertama sahaja. Jadi sekarang ni boleh juga masukkan thumbnail tu yang muka depan tadi tu. Okay. Ataupun cara kedua ialah cikgu juga boleh masukkan guna Filmora tu. Nak tunjukkan Filmora ke Puan Zura? Tunjuklah. Sebab ada yang nak buat, dia orang video dah siap. Bila kita bagi cover tu, muka depan tu, ada yang PM. Okey, macam mana nak edit? Kalau kata kita guna PowerPoint, paling mudah kita copy je, masukkan ke dalam slide PowerPoint kita. Itu kalau PowerPoint, tak ada masalah kan? Betul, kalau kata kita guna apps lain, kita boleh tambah muka depan tu dalam video kita. Sekejap lagi Puan Anis boleh tunjuk. Okey, boleh tunjuk sekarang tak? boleh. Okey. Boleh. Okey. Okey. Okey, ini adalah saya delete dulu. Saya nak tunjuk daripada mula. Sekejap ya, saya tunjuk daripada mula. Ini ialah editor edit video ataupun edit apa lagu, boleh juga cikgu. Ini dah video editor lah kan, dia editor untuk cikgu edit video cikgu ataupun apa-apa yang berbentuk MP4 ke, boleh lah ya cikgu ataupun MP3 pun boleh juga sebenarnya. Yang ini cikgu boleh PM saya lah secara personal lah. Okey, macam mana dapatkan Filmora ni sebenarnya. Okey, jadi cara saya buat tadi, cara kita nak masukkan thumbnail ataupun muka depan kepada video kita yang telah sedia ada ya. Contohnya saya buat ya. Okey, contohnya macam inilah, contoh sahaja. Okey, ini ada rakan yang telah menghantar pada saya. Jadi saya cakap tak apa, saya tolong buatkan. Bukan tolong buatkan macam mana, sebab saya tu cakap kalau Saka nak klik-klik tak ada masalah. Boleh je saya tolong masukkan sebab dah buat, saya appreciate. Kami appreciate penggunaan cikgu, masa cikgu untuk buat video ni. Jadi setakat saya nak masukkan muka depan tak ada masalah kan Puan Zura kan? Simple sangat je. Okay, benda dah ada depan mata je. Kita klik-klik saja. Okey, jadi seterusnya ini ialah video yang kita dah sedia ada. Okey, lepas tu saya nak import lagi satu, nak masukkan sekejap ya. Mana dia? Okey, poster semalam kan, poster semalam. Okey, poster yang kita yang share semalam. Jadi saya masukkan. Yang ini kena buat tutorial lain lah juga sebenarnya Filmora ni. Sebenarnya seronok menarik sebenarnya. Sangat menarik lah. Okey. Okey. Jadi dia dah masuk kat sini. Jadi kalau cikgu play kat sini. Okey. Muka depan dia mula dengan yang kita punya muka depan tu. Dan terus masuk kepada inilah video cikgu berkenaan ataupun video cikgu lah sendiri. Okey. Sebab suara cikgu agak slow. Jadi saya kuatkan sikit. Jadi simple saja, itu saja. Kalaulah saya sebenarnya open lah. Kalau cikgu rasa macam boleh nak hantar kat saya, tak ada masalah cikgu. Okay, saya tak ada masalah pun sebab saya faham nak buat video tu memang sangat lama sebenarnya. Jadi saya nak tolong untuk masukkan thumbnail ni, tak ada masalah. Boleh, betul kan Puan Zura kan? Simple saja. Betul boleh Anis. Boleh, tak ada masalah. Banyak ni, 10 mata pelajaran. Tak apa, saya bukannya nak sorang kat batu-bata pun.
Tak apa. Kalau kalau kata dah boleh buat, teruskan je lah. Ini sangat yang saya boleh tolong yang simple saja, tak ada masalah. Sebab benda ni kita just drag masuk, lepas tu saya export je. Okay, boleh. Cuba dulu kalau tak dapat baru lepas. Okay, tak ada masalah. Ataupun nak PM saya pun boleh juga cara nak dapatkan Filmora ni. Filmora ni sebenarnya saya dah berbayar. Jadi dia akan unlock semua. Kalau macam kita tak ada berbayar, kalau yang kita ambil free, berapa minit ya Puan Surah? Sekejap je kan? 5 minit ke? Betul. Dia kalau berbayar, dia ada watermark. Punya design semua limited. Lepas tu Limited dia ada watermark. design dia. Watermark apa semua kan? Kalau kata cikgu nak ambil yang berbayar, bolehlah beritahu saya. Macam mana dapatkan yang berbayar tu. Okay? Alright. Kot-kotlah cikgu nak try sendiri buka. Jadi yang ini bila kita yang kami share semalam ni, pada video di YouTube tu akan keluarlah. Dia bukan setakat thumbnail. Betul. Dia akan masuk yang mula-mula. Kan? Okey, contohnya kira daerah Hulu Perak ni dapat kredit lah. Kalau kata JPN Perak pilih semua video daripada Hulu Perak. So siapa yang akan menonton akan tahu, okey ini ialah inisiatif dari Hulu Perak. Lepas tu next tadi dah ada tajuknya, cikgu mana yang terlibatnya kan. Ada muka cikgu tu nampak kecil je, rasa dia pakai Canva ni. Atau PowerPoint ni. Mungkin. Kan? Okay, lepas tu itulah sebenarnya plan A-nya kami nak yang macam ni sebenarnya. Atas perbincangan dengan timbalan kami lah, timbalan pembelajaran. Tetapi oleh kerana ramai yang dah siap, kami bagi dua cara. Cara pertama, bolehlah cuba dulu, kalau tak boleh pass pada Puan Anis. Betul? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah pun cikgu. Sebabnya benda ni memang dalam tangan hari-hari buat benda ni kan. Tak ada masalah pun. Cara kedua, tak perlulah masukkan dat sebagai cover, cuma letak saja dalam bentuk thumbnail di YouTube. Okay? Kami beri banyak cara. Terpulang pada cikgu lah macam mana kesesaan kan. Macam tu. Okay. Dan juga kalau cikgu masukkan thumbnail cikgu sekejap saya start presenting dulu, saya nak tunjuk yang lain pula. Kalau lah cikgu nak masukkan thumbnail, okey, ataupun letakkan muka depan, cikgu nampak tak dekat sini? Okey, cikgu nampak tak? Okey, ini yang muka depan tadi. Kalau tak ada, dia terus masuk ke video. Kalau tak ada masukkan muka depan, dia terus masuk video. Tapi disebabkan saya letakkan muka depan ni, okey, saya buat untuk negeri Perak, cara login Webex ke Webex? Boleh je dua. Okey, jadi dia akan keluar kat sini. Ni saya dah cakap lah sebenarnya. Saya ada cakap beberapa benda lah. Lepas tu dia akan terus baru masuk ke sini. Ini semua saya edit menggunakan Filmora tadi cikgu. Adalah beberapa. Ini guna Canva. Lepas tu guna suara, ada lagu lagi. Lepas tu lagu tu saya ambil daripada Filmora. Kalau kita ambil lagu daripada Filmora tadi, video editor tadi, dia tak akan ada copyright. Kalau kita buat open pun for public untuk kita punya video tadi, dia tak adalah demonetization ataupun dia tak adalah restriction. Kita boleh dah ambil duit kalau orang tengok kan. Itu mungkin berkongsi akan datang saya akan tunjuk juga macam mana nak dapatkan kewangan daripada YouTube. Saya punya YouTube kecil-kecilan aja tapi cakap ni dia makin lama makin naik juga dia punya jumlah tontonan, jadi makin lama makin bertambahlah sikit dia punya revenue dia. Revenue dia kewangan dia lah. Okey. Jadi bila kita buat masukkan muka depan, dia akan keluar macam ni. Kalau tak ada, dia direct masuk kepada video. Okey cikgu, clear sebab tu. Okey, sebab tu ada beberapa pilihan lah tadi macam Puan Zura cakap. Kalau last resort tak boleh juga, letak je thumbnail dekat video. Boleh macam tu. Ataupun nak minta tolong saya pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak guna lagi lepas ni Filmora pun boleh PM saya. Cara dapatkan Filmora. Okey. Betul tak Puan Zura? Boleh je mana-mana. Boleh.
Sebab semua pun dah, orang kata semua cikgu ni semua betul ikut timeline yang diberi. Bila Betul. kata 20 hari bulan boleh selesai video, semua selesai. Okay lah tu. Kan? Sangat-sangat appreciate sebab Betul. majoriti kita di daerah Hulu Perak ni memang baru first time nak buat video. Betul. Betul? Betul. Okey, jadi Tapi berjaya ya. betul lah. Nampaknya banyak ni okey. Macam-macam apps yang guna. Yang apps saya tak pernah dengar pun ada. Sebab yang terror bahagian teknikal ni semua Puan Anis. Saya pun belajar daripada dia. Tak ada, saya pun masih belajar. Sama lah kan. Ada benda yang saya sebenarnya saya suka stick pada tu benda. Sebab kenapa saya cerita pasal Filmora? Sebab saya stick pada benda tu saja. Saya suka benda tu dan saya selesa dan benda tu akan membuatkan saya rasa bukan apa happy lah kan. Canva. Kalau cikgu pasal infografik, kami suka gunakan Canva Puan Zura kan. Guna Canva dengan Filmora dengan Photoshop. Memang 3 app tu adalah 3 app yang wajib saya guna sebenarnya. Kalau kata infografik saya guna Canva, edit video saya gunakan apa tu? Saya gunakan Filmora dan kalau saya nak buat poster saya sama ada saya gunakan Canva ataupun Publisher. Jadi saya memang suka guna yang tu. Jadi saya bukan tak nak explore benda lain tapi biasalah kalau kita touch here, touch there terus hilang kan. Jadi kita stick benda tu saja sebenarnya lagi selesa. Jadi tak apalah kalau kata cikgu kata nak belajar lain, kita buat fokus yang lain, buat Publisher pula, buat gambar pula ke kan, untuk edit video pula ke lepas ni. InsyaAllah. Okey Puan Zura. Okey, lepas tu rasional kepada dulu dalam YouTube masing-masing, dia sama ada YouTube channel sekolah, sebab saya rasa sekolah menengah semua ada channel sendiri kan. Kalau kata tak gunakan yang sekolah, gunakan yang individu pun bagus sebenarnya, boleh. Sebab apa? Sebab kami nak beri kredit pada cikgu-cikgu tau. Bila kita hit, kita klik benda tu, dia akan ada hit, berapa kali view, ada like semua kan. Jadi kita nak beri kredit pada cikgu, pembuat atau penyedia video tu. Kami tak nak ambil kredit tu. Kami nak ambil sikit je yang muka depan tu aja yang ada tulis sektor pembelajaran Hulu Perak dengan logo PPD Hulu Perak. Kami nak ambil tu. Jadi due date untuk hantar sebenarnya ialah pada hari Isnin minggu depan. Yang mana dah siap, yang boleh hantar hari ini ke, esok ke, Ahad ke atau Isnin, boleh dah hantar. Kalau kata tak mampu nak hantar lagi, ada masalah di sana di sini, cerita pada kami awal. Sebab nanti hari Isnin bila saya tengok dah ramai yang hantar, saya akan close Google Form tu. Saya akan buat saya akan tutup untuk kemasukan video ni semua. Jadi kena cerita awal. Nak ceritanya, cerita atau beritahu pada Puan Anis atau pada saya atau SIC yang lain. Ikut bidang masing-masing. Boleh? Okay, selama kita bersesi ni, ada soalan tak? Sebab rasanya macam dah nak dekat akhir sesi kan, Anis? Ya, betul-betul. Okay, ada tak soalan setakat ini? Open cikgu boleh. Bertanya je. Bertanya sepatutnya santai-santai je sebenarnya kan. Sebabnya kira macam housekeeping lah sebelum kita hantar kan. Macam itulah. Okay cikgu, ada soalan boleh tanya. Tak ada masalah. Tak ada soalan kot ya? Okay, tolong semak di chat. Ada Google Form untuk kehadiran. Hari ini saya akan isi untuk mata kredit bawah kategori PLC. Yang dah hantar baru 29 je. Baru 29 responses. 31 ada dalam, betul lah. Kita 2 orang lah tak hantar kan Anis? Anis dah hantar belum? Ada hantar. Maknanya Azura dengan seorang lagi lah. Siapa tak hantar lagi? Siapa yang tak hantar lagi boleh hantar. Jadi rasanya sampai sini sajalah. Recording ni kami akan share dalam grup teknikal. Kena tunggu dia loading dulu. Dia loading tapi saya masuk dalam YouTube saya ya sebabnya kalau video nanti nak kena download kan. Jadi kita buat masuk YouTube senang sikit je tengok ya. Okey. Kita boleh tutup ke Puan Zura ya? Okey kot. Okey, okey lah. Okey. Anis tutup lah.